akur kepada peraturan Dewan dan juga peraturan ada hubung kait dengan Dewan. Jadi kita berbincang, saya tertarik dengan Yang Berhormat daripada STU mengatakan tidak ada perkara yang patut banyak sangat dibincang. Yang kita bincang di sini adalah soalan pasport, immigration, itu saja sebenarnya. Jadi saya akan menjawab soalan pasport dan immigration. Dan soalan-soalan keganasan itu sepatutnya dibawa dalam undang-undang semalam, yang mana kita membuang banyak masa untuk belah bagi saja. Kita tak berhujah secara produktif. Jadi saya pada hari ini saya tak terdurung, terbawa-bawa. Saya percaya bahawa amat baik kita gunakan peraturan itu sendiri dan berpandu kepada peraturan itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau siapa nak mencelah, baca peraturan dulu. Saya tidak akan memberikan peluang untuk orang mencelah, melainkan mengikut peraturan. Dan kalau kita lihat, Datuk Mentua, kalau di New Zealand tak boleh dicelah langsung kalau menteri bercakap, melainkan specific case itu pun jarang berlaku dalam satu-satu perkara, supaya boleh kerajaan membentangkan apa nak kerajaan sebut. Dan yang ketiga, kalau kita nak cakap, tak payahlah screening. Kalau di Finland, dia akan measure dari civil kita punya screening dalam Dewan tu, melihat sama ada kita tu bercakap secara parliamentarian ataupun kita bercakap secara dalam market. Jadi budi bahasa, kesopanan, kalau kita betul-betul nak jadi ahli parlimen yang betul matang, begitulah sepatutnya kita berhujah. Jadi saya bukanlah nak sebut kepakaran sangat, tapi saya suka berbudi bahasa, betul-betul. Pertama saya ingin menjawab kepada Yang Berhormat daripada Shah Alam, ya, berhubung dengan hak asasi terhadap orang-orang ditahan. Saya ada jawapan di sini. Pihak memperjuangkan hak asasi orang ditahan oleh pihak berkuasa tanpa memikirkan hak mangsa dan rakyat Malaysia untuk mendapatkan pembelaan dan menikmati kehidupan dalam suasana aman dan harmoni. Ini kadang-kadang kita terlupa. Kita banyak sangat membela pihak-pihak yang melakukan kesalahan. Kita terlupa bahawa sebahagian besar rakyat Malaysia itu perlu pembelaan wakil-wakil rakyatnya juga. Bukan daripada kerajaan saja, tetapi daripada semua pihak dalam Dewan yang mulia ini. Jadi kita jangan yang bab yang sedikit itu kita hingga kecoh pembelaannya. Jadi rang undang-undang ini sebenarnya melihat semua sudut, ya, untuk membolehkan pihak berkuasa menahankan pasport mana-mana rakyat Malaysia yang disaki terlibat dengan sebarang kesalahan keganasan. Bukan semua orang nak keluar pergi ke Filipina ataupun pergi ke Syria ataupun pergi ke Jordan ataupun pergi ke mana-mana negara yang bergolak itu akan dikatakan terlibat dengan keganasan. Itu bukan dinafikan oleh kerajaan sangkaan ini. Hanya mereka yang disyaki dan kerajaan mempunyai bukti-bukti yang khusus bahawa dia ini ada terlibat dengan keganasan ataupun latihan keganasan pun ataupun ideologi keganasan ini. Ini yang kita nak halangkan, kerana kita bimbang apa yang berlaku sekarang. Kita lihat berapa rakyat Malaysia telah berada di luar negara, memperjuangkan satu pendapat ataupun perjuangan politik yang mungkin tidak betul. Itu kita nak halangkan mereka ini membunuh diri dalam perjuangan yang tak sesuai, tak betul, tak wajar, tidak selaras dengan kepercayaan agama mereka. Kita nak halang mereka mengorbankan diri supaya menyelamatkan beliau sendiri, menyelamatkan keluarganya daripada semua stigma dan sebagainya. Ini yang kita nak halangkan. Itulah kenapa diberi kuasa kepada pihak polis memaklumkan kepada ketua pengarah immigration, dan supaya ketua pengarah immigration setelah menilai bukti-bukti yang ditunjuk oleh pihak polis boleh menahankan pasport beliau itu. Yang kedua, soal pasport itu sendiri,
Ini panjang lebar saya nak sebutkan. Apakah pandangan mahkamah sebenarnya berhubung dengan hak seseorang untuk mempunyai, mengguna atau diberi satu keutamaan menggunakan pasport untuk keluar negara? Sebenarnya rakyat Malaysia, rakyat mana-mana negara pun tidak mempunyai hak untuk keluar daripada negara mereka. Itu satu privilege atau keutamaan yang khusus diberi kepada pemegang pasport untuk keluar ke negara asing. Jadi ini di bawah perlembagaan 5 persekutuan memperuntukkan mengenai kebebasan diri seperti yang berikut. Liberty of a person. Dengan izin Datuk Seri Yang Dipertua dalam bahasa Inggeris, kerana kes ni pun dalam bahasa Inggeris ke. No person shall be deprived of his life or personal liberty save in accordance with the law. Jadi ini interpretasi oleh mahkamah, ya. Perkara 51 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa tidak orang boleh diambil nyawanya atau disekat kebebasannya kecuali mengambil nyawa dan sekatan tersebut dibuat berlandaskan undang-undang. Mahkamah Persekutuan dalam kes Government of Malaysia and Others versus Low Wycombe 1979 1 LNS 22 telah membincangkan isu hak seseorang untuk mendapatkan pasport dan keluar dari Malaysia. Mahkamah Persekutuan dalam kes tersebut telah memutuskan seperti berikut dalam bahasa Inggeris, tuan-tuan. Article 5 speak of personal liberty, not of liberty simpliciter. In the light of this principle, in construing personal liberty in Article 5(1), one must look at other clauses of this article. In doing so, we are convinced that the article only guarantee a person, citizen or otherwise, except an enemy alien, freedom from being unlawfully detained. It will be observed that these are relating to the person or body of individual and do not, in our judgment, include the right to travel overseas and a passport. With respect, we agree with that Mukherjee J said at page 96, Gopalan Air 1950 SC 27. In ordinary language, Judge Mukherjee said, personal liberty means a liberty relating to concerning a person or body of the individual. Personal liberty in this sense is antithesis of physical restraint or coercion. According to Dicey. Dicey ni semua pengaji undang-undang faham tahulah siapa Dicey tu. Who is acknowledged authority on subject personal liberty. Mean a personal right not to be subjected to imprisonment, arrest or other physical coercion in a manner that does not admit of legal justification. Right basing Constitutional Law Edition 9, page 207 and 208. It is, in my opinion, this negative right of not being subjected to any form of physical restraint or coercion that constitutes the essence of personal liberty. Dalam kes ini, Mahkamah Persekutuan juga memutuskan bahawa to sum up personal liberty in Article 5 means liberty relating concerning a person or body of individual. That article does not confer on a citizen a fundamental right to leave the country. Ini penting ni. Hak untuk keluar negara. On the contrary, the government may stop a person from leaving the country if, for instance, there are criminal charges pending against him. Article 5 does not confer on citizen a fundamental right to travel overseas. Jadi saya secara ringkas, saya tak payah baca habis semualah yang bermakna. Sebenarnya undang-undang yang kita bawa di sini, actually the realization of this keputusan tahun 1979. Lama undang-undang yang diputuskan. Jadi makna dia, there's nothing new dalam undang-undang yang kita bawa dalam Dewan pada hari ini. Itu hanya menjadi garis panduan supaya tidak ada kekeliruan bahawa ada case law yang telah membuat satu keputusan exactly apa yang disebut dalam
apa namanya kes itu tadi. Sila Mat. Terima kasih Datuk Seri Ketua, terima kasih Mak Menteri. Saya menyanjunglah penggunaan apa yang disebut oleh Mak Menteri tentang artikel 5 dalam Perlembagaan Persekutuan dan juga menggunakan konotasi daripada evidisi itu. Saya nak bertanya kepada Yang Menteri, dari segi prinsip saya lihat ini akta ini sangat penting, terutama sekali dalam memastikan bahawa kita boleh menghalang seorang individu yang dianggap pengganas untuk masuk atau keluar dalam negara kita. Cuma saya nak tanya Yang Menteri, sekiranya ini berkaitan dengan rakyat Malaysia, sekiranya ia bukan berkaitan dengan rakyat Malaysia, contohnya rakyat luar negara yang disyaki pengganas ingin memasuki ke negara kita, adakah dengan akta ini kita boleh menghalang individu tersebut daripada masuk ke dalam negara kita? Terima kasih. Terima kasih Muhammad. Sebenarnya konsep menyeberang sempadan ini tidak ada satu bidang tanah pun yang tak dipunyai mana-mana negara sekarang. Semua dah dipunyai negara, melainkan tempat yang internationally owned macam North Pole, South Pole dan sebagainya. Jadi itu pun kita kena gunakan pasport juga nak keluar. Jadi kalau dia keluar daripada negara kita, nak masuk ke negara dia sendiri, nak masuk ke negara kita pun berhak menghalang dia. Jadi ini lagi satu realization prinsip itu kepada undang-undang ini, menghalang orang lain daripada negara lain nak masuk ke negara kita ini. Dan bila sampai ke negara ini, kita boleh meminta dia mengeluarkan pasportnya dan kita boleh menyitakan pasportnya. Itu juga kita konsisten dengan kehendak international body macam United Nations, bagaimana diusulkan pada awal tadi apabila menteri membentangkan rang undang-undang ini. Jadi Datuk Seri Yang Ketua, nyata sekali undang-undang ini sebenarnya is long overdue. Yang kita buat hari ini ialah untuk merealisasikan perkara yang sebenarnya sudah wujud di dalam dunia. Jadi apa yang kita buat untuk menunjukkan kepada pegawai kita yang tak mungkin tak payah nak baca case law, tak payah mengenali prinsip cross border travel, berhubung dengan daripada satu tempat ke satu tempat, migration, berhubung dengan keperluan memasuki daripada negara dia ke masuk ke negara orang lain, prinsipnya memang tidak dibolehkan. Jadi di sini kita mengatakan bila dia masuk ke negara kita bawa pasport foreign, kita tidak berhak menyertakan pasport dia. Sebab itu kepunyaan jabatan kerajaan negara mereka. Jadi dengan undang-undang ini yang disetujui oleh United Nations secara multilateral, ya, mana-mana kerajaan yang bersetuju dengan apa yang diusulkan di United Nations itu dengan implikasinya bersetuju dengan undang-undang yang kita, mana-mana rakyat mereka melakukan satu kesalahan keganasan datang ke negara ini, kita berhak sebagai kerajaan negara ini menangkap, menahan dan menyita pasportnya. Jadi inilah prinsip yang kita tunjukkan dalam undang-undang. Jadi tak ada hubung kait dengan apa yang dibahas kita panjang lebar soalan keganasan dan sebagainya yang disebut daripada pagi dan tadi, yang sepatutnya dibahas semalam di bawah undang-undang yang kita luluskan semalam. Ini hanya soalan immigration. Jadi ya, sedikit batu diri. Ya. Terima kasih. Saya ingin dapat, sebab dia berkaitan dengan tafsiran. Saya ambil contoh, kalau ada sekumpulan rakyat dari People's Republic of China datang ke Malaysia dan mereka adalah datang daripada kaum Uyghur atau orang Xinjiang, dan sebenarnya mereka hanya, kalau ikut mereka mengatakan mereka nak pergi mendapatkan suaka politik dari Turki, tapi negara China bertegas bahawa mereka terlibat dalam terorisme. So ini yang menjadikan kekhawatiran bila kerajaan buat tafsiran. Adakah tafsiran ini mengikut kepentingan diplomatik atau mengikut hak asasi manusia? Yang itu yang saya anggap itu relatif ini, yang menjadikan Malaysia jadi sasaran kalau kita tidak mengambil langkah yang betul, dan maklumat yang dikutip ini datang hanya daripada pihak polis.
Terima kasih. Betul-betul Yang Berhormat Batu memang banyak membangkit dan membahas soalan hak asasi. Bahkan kalau kita kaji dengan halus, handset tak ada pada depan saya ni, apa yang Batu sebut tadi. Bahkan tindakan seseorang itu untuk terlibat dengan apa saja badan-badan yang kita isytiharkan sebagai badan pengganas pun nampaknya ada sedikit petunjuk yang Batu kata boleh disetujui. Jadi saya tidak boleh bersetuju dengan Batu dalam soalan ini sebenarnya. Kita mempunyai maklumat-maklumat kita sendiri. Kita juga mempunyai pakar riset kita sendiri. Kita juga mempunyai pihak badan yang boleh menilai kita sendiri, yang boleh mempasti siapa pengganas dan siapa bukan pengganas, berpandu kepada sinarai yang diberi oleh United Nations. Jadi United Nations ni kita boleh pertikaikan, Yang Hormat. Saya banyak mempertikaikan United Nations, tetapi dalam sudut ini, Yang Hormat, United Nations is the only badan dalam dunia sekarang kita terima, ya, bukan yang lain, sebagai penghalang daripada berlakunya peperangan dan sebagainya. Walaupun kita lihat tidak berjaya, tapi kejayaannya kalau dinilai secara besar, banyak kejayaan United Nations itu. Jadi dalam keadaan semua kita tetap masih boleh menyokong apa saja yang dikeluarkan United Nations. Di samping itu, kita menggunakan kepakaran kita sendiri untuk menilai individu ataupun group of individu dengan izin Datuk Seri Yang Ketua, sama ada pengganas ataupun tidak, bukan pengganas. Jadi apa yang Berhormat sebut tadi berhubung dengan orang tunggu, habis Batu dulu, nanti dia masuk dalam sungai. Jangan Batu tak masuk sungai lah, dalam dewan lah. Apa nama ni, walaupun negara umpamanya yang Berhormat sebut, negara China mengatakan orang ini pengganas, tapi kita mempunyai hak kita sendiri untuk menilai dan mengetahui orang ini sama dia pengganas ataupun tidak. Jadi dalam keadaan semikian, kita tidak 100% berlandaskan maklumat daripada negara lain, Yang Hormat. Kita akan nilai sendiri juga sama dia pengganas ataupun tidak. Bahkan banyak contoh-contoh disebut di sini, umpamanya Hamas sebagai badan tu, Amerika mengatakan badan tu dituduh sebagai badan pengganas, tetapi sebenarnya United Nations tidak pernah pun mengisytiharkan Hamas sebagai badan pengganas, dan begitu juga Malaysia, Yang Hormat. Jadi dengan sedemikian, bahawa contoh menggunakan Hamas itu sebagai badan pengganas di Dewan ini adalah kurang tepat. Terima kasih. Selamat, Yang Hormat. Terima kasih, Hormat Menteri. Kita mendengar bahawa pembangkang seringkali menghujah. Dia kata kerajaan cuma mengambil sumber daripada risikan pihak polis. Memang sebetulnya pun tugas polis ini kalau kita lihat, iaitu mengawal keselamatan. Jadi saya tidak tahu pembangkang dia mahu kita mendapatkan sumber dari mana, risikan dari mana, dari KJB mungkin, dari apa ini CIA mungkin, sebab dia tidak percaya dengan risikan polis kita. Jadi saya tidak tahu Batu percaya dengan siapa. Sebab itu mungkin satu ketika Batu gigit telinga polis, sebab dia tidak ada kepercayaan. Dia percaya dengan risikan daripada apa ini KJB mungkin, daripada polis. Belum lagi sekejap dulu. Perkara ini sudah banyak kali dibangkit, tapi dalam mahkamah saya tidak dapati bersalah, tidak ada isu saya gigit polis. Kalau sekali lagi di bawah, saya akan terpaksa buat usul kerana berkali-kali dikata ini adalah bersifat menghina terhadap karakter saya. Bukan ya. Ibu Hormat tidak ada gigit kah? Kalau tidak ada, okey lah tu. Memang tidak ada. Okey. Ya. So saya harap speaker lagi cuma saya punya pandangan tadi ahli-ahli parlimen bahawa Yang Berhormat Batu langsung tidak ada kepercayaan kepada polis. Jadi saya tidak tahu balik kepada undang-undang lah, Yang Berhormat. Ya, undang-undang lah. Saya mau tanya polis, adakah sumber-sumber lain yang boleh diterima pakai selain daripada risikan yang diwujudkan oleh pihak polis? Dan sekiranya United Nations juga mungkin mengkategorikan Batu sebagai berpotensi ganas, adakah juga dia akan ditahan oleh
kementerian sekiranya lah. Datuk betul, saya kan nak guna sama ada contoh batu ke ataupun mana-mana ahli parlimen ke sebagai penganas, kerana saya tahu yang berhormat daripada kena bertangan dia selalu bergurau, sebenarnya bukan serius cakap itu. Jadi sebenarnya polis mempunyai maklumat daripada semua sudut. Bahkan kita membuat satu perhubungan antarabangsa dengan Interpol, dengan risikan-risikan antarabangsa sama ada Eropah, Amerika dan sebagainya, dan juga seluruh ASEAN, ASEANPol dan sebagainya. Kita mendapat maklumat-maklumat ini dalam masa yang sama. Polis tidak pernah secara 100% menggunakan maklumat ini sebagai mengatakan bahawa maklumat ini mengatakan bensianu di Malaysia ini adalah penganas ataupun penjenayah. Itulah kenapa polis kita sendiri akan menilai sendiri sama ada rakyat Malaysia itu ataupun siapa saja yang datang itu, kalau dicurigai oleh pihak polis akan menilai sendiri sama ada dia penjenayah atau tidak. Dalam hal kisah demikian, dalam konteks undang-undang ini, kalau dia betul seorang pengganas ataupun didapati ada bukti-bukti yang nyata ada pada pihak polis dan rekod jenayah ataupun pengganasnya boleh memberi maklumat kepada pihak ketua pengarah immigration, dan ketua pengarah immigration boleh menggunakan kuasanya menghalang seseorang itu untuk masuk ke negara ini. Ahmad, sejauh mana kepakaran polis kita dari segi komputer forensik ya? Yang Muhammad, sebenarnya polis khususnya special branch yang Muhammad mempunyai kepakaran yang banyak ya Muhammad. Tapi malangnya saya not at liberty dengan izin ya Muhammad untuk mendedahkan metodologi, cara, prinsip dan falsafah intelijen mereka kepada dewan ini. Bukan saja di dewan kita ya Muhammad, bukan saya saja, bahkan kalau di Amerika pun, di tempat yang macam Senate ataupun di Congress ataupun di House of Commons di England, ada dikatakan executive right ataupun privilege yang mana tidak boleh didedahkan kepada pihak wakil-wakil rakyat pun. Jadi yang Muhammad oleh kerana ada hubung kait dengan keselamatan negara. Tapi itu sebagian daripada kepakaran kita ya? Ya, memang saya cukup yakin ya Muhammad. Saya cukup yakin polis kita mempunyai cukup kepakaran dalam sudut ini. Hanya mungkin kita kekurangan anggota, mungkin kita kekurangan alat-alat yang canggih yang kita sedang mengkaji dan meminta pihak kerajaan memberi tambahan kepada sudut-sudut keanggotaan dan juga alat-alat yang saya sebutkan tadi. Jadi Datuk Sri yang di Ketua, saya ingin menjawab soalan yang berhormat daripada Kuala Kerai. Walaupun yang berhormat Kuala Kerai tak ada di sini, mensasarkan perjalanan melintas sempadan dokumen perjalanan bagaimana mereka yang tidak ada dokumen perjalanan. Ini berhubung kait dengan sempadan kita yang porous ataupun mudah dibolosi yang Muhammad, yang beberapa ratus kilometer di sempadan kita dengan Thailand, hampir 2000 kilometer di sempadan kita di antara Sarawak dan Kalimantan, begitu juga yang 800 kilometer di Sabah dan Kalimantan. Jadi ini memang kita mendapati bahawa tempat ini mudah dibolosi dan boleh mendatangkan satu kesan keselamatan kepada kita. Walau bagaimanapun pihak kementerian dan pihak polis bersama dengan pihak anggota keselamatan lain macam tentera dan sebagainya, kita mengambil kira dan berbincang dengan kerajaan untuk macam mana mengatasi masalah kebolosan sempadan ini, Datuk yang di Ketua. Tuan Ketua. Ya. Terima kasih.
Saya ingin tanyakan, kalau kita buat perbandingan, adakah terdapatnya ranking atau di manakah letaknya tahap persikan kita kalau berbandingkan dengan MI5 ke MI6, CIA, FBI dan juga sebagainya, Mossad ataupun KGB, di manakah prestasi ataupun tahap penyelidikan ataupun risikan pihak negara Malaysia kita ni? Kaitan, terima kasih. Terima kasih Ketua, terima kasih Menteri. Saya nak sambung sikit kaitan tersebut. Dari segi persikan negara kita, mana yang disebut oleh Yang Berhormat Kuala Kangsar, adakah dengan adanya akta yang kita bincangkan dan bahaskan pada hari ini, sudah sampai masanya untuk melonjakkan tahap pasukan persikan negara kita seperti tahap negara-negara maju sebenarnya yang disebut oleh Kuala Kangsar seperti CIA, MI6, KGB dan sebagainya, untuk menunjukkan lagi keseriusan pengumpulan data dan juga intelligence report dan managing intelligence report untuk memastikan kita boleh elakkan sebarang bentuk keganasan daripada berlaku sama ada negara kita. Terima kasih. Walaupun secara formal Dato' Yang Ketua kita tidak mempunyai ranking ataupun study on ranking, sama ada kita salah satu daripada yang teratas atau di bawah ataupun di mana letaknya negara Malaysia punya intelligence capability ataupun capacity, kalau dibanding dengan FBI, CIA, M15, Scotland Yard dan sebagainya, kita tidak mempunyai ranking sedemikian yang saya ketahui. Tetapi apa yang saya tahu ialah pada tahun 60-an, 70-an hingga 80-an, kita dapati banyak pengiktirafan daripada negara-negara luar bahawa kita punya intelligence service dalam polis itu sendiri adalah mempunyai ranking yang teratas, one of the best dikatakan di dunia pada ketika itu. Begitulah kenapa kita boleh mengatasi masalah-masalah subversive element dalam polis itu sendiri. Datuk Yang Ketua, sebenarnya kalau saya nak ceritakan is lebih stranger than fiction yang Datuk Yang Ketua. Cerita-cerita ni bukan cerita dongeng ataupun kisah buatan manusia, penulisan minda manusia penuh dengan imajinasi. Tidak, perkara benar berlaku. Tetapi kita mempunyai kapasiti dan capability. Tapi apa yang berlaku selepas emergency, ada yang berhormat menyebut tadi pada tahun 89 sebenarnya apa emergency di Semenanjung tamat. Sebenarnya pihak komunis ada 50 orang lagi belum menyerah diri hingga Oktober tahun 1990. Pada ketika itu kita anggap bahawa communist threat tidak ada lagi. Jadi pada ketika itu juga nampaknya ada indikasi tertentu menunjukkan bahawa kita stood down kita punya intelligence service. Jadi dalam keadaan sedemikian kita nampak kurang dalam sudut itu kerana kita menangani masalah lain. Jadi dalam keadaan itu kita pada masa sekarang digerakkan semula untuk to recover back apa yang kita telah tinggal, mungkin tak lama tapi sekejap dalam peringkat tahun 90-an, akhir 80-an, dan pada masa sekarang pertengahan tahun 2000 kita akan mempertingkatkan pula kedudukan ranking kita walaupun tak ada secara formalnya dalam sudut intelligence gathering dan analisis di dalam jabatan polis itu sendiri. Jadi insyaAllah betul saya cukup yakin kita we can achieve the level of excellence yang kita pernah capai pada satu ketika dulu, dan bukan saja dalam sudut risikan information dan analisis intelligence report itu sendiri, tapi kita mempunyai juga kepakaran daripada sudut cyber dan to win apa yang berhormat daripada tadi mengatakan the heart and mind, to win the heart and mind of the people. Kita akan bina semula apa yang kita tinggal sekejap, Datuk Yang Ketua, jangan bimbang, insyaAllah. Jadi saya masih berkita dengan Yang Berhormat di Kuala Krai, ini bertanya tumpu kepada negara luar yang jauh daripada Malaysia seperti Iraq dan Syria, bagaimana pula dengan Thailand, Indonesia, Filipina maupun Singapura. Yang mana sebenarnya tindakan kita di bawah undang-undang ini dia tidak mengira sama ada keganasan threat kepada negara kita itu datang daripada jauh
ataupun daripada dekat, dia akan dilihat dalam sudut yang sama. Memang ada sedikit sebab kebulusan apa yang saya sebutkan tadi di sempadan kita, yang kita menjadi satu cabaran yang besar kepada pihak keselamatan, khususnya pihak polis, intelijen dan juga, tapi dalam masa yang sama juga pihak polis sekarang telah merancang dalam 2-3 perkara, iaitu untuk menjaga sebagai apa dikatakan border security network intelligence service, untuk mendapat yang lebih komprehensif lagi dalam sudut intelligence gathering, bukan saja daripada sudut keganasan pembawa senjata ataupun weapon smuggling ke negara kita, tetapi semua sudut membuat jenayah ataupun human trafficking. Datuk Seri Yang di-Ketua. Kalau kira juga tanya, apakah kita didesak oleh mana-mana pihak untuk mewujudkan akta ini? Jadi sebenarnya Datuk Yang Ketua bukan didesak. Kita sebagai the world community, ahli United Nations, kita juga bersetuju dengan apa yang diusulkan oleh Security Council. Jadi kita melihat ada kebaikannya kita mewujudkan undang-undang ini. Sebenarnya apa yang saya sebutkan awal tadi, sebenarnya kita dah ada undang-undang dah. Kita boleh laksanakan mengikut apa yang saya sebut awal tadi. Tetapi United Nations baru menggunakan usul ini, kita perlukan mewujudkan statute. Itulah sebabnya dia realisasi, dikodify, menerusi undang-undang yang kita tubuhkan ini, yang kita boleh laksana tak payah ada undang-undang ini sebenarnya. Jadi kita hanya menggubalkan undang-undang ini selaras dengan apa yang diusulkan di Security Council United Nations. Jadi bukan didesak, kita hanya merealisasi dan selaras dengan apa yang dikatakan oleh usul United Nations. Datuk Yang Tua Menteri, boleh minta penjelasan sikit? Ya, terima kasih. Betul. Menteri mengaku bahawa kita tidak mengikut mana-mana arahan negara, tetapi mengikut keputusan yang dibuat oleh United Nations. Dan Menteri juga mengatakan kita sudah ada sebenarnya undang-undang ini. Ya, jadi apakah keperluan kita mengadakan undang-undang yang lain ataupun statut yang lain semata-mata untuk mengikut cadangan yang dibuat oleh United Nations? Undang-undang yang sedia ada pun sudah mencukupi dan boleh dilaksanakan untuk mencapai hasrat tersebut. Jadi ini Menteri sendiri yang sebut, bagaimana boleh ada kontradiksi tersebut? Terima kasih. Untuk Yang Berhormat ni daripada jurusan perubatan. Saya daripada jurusan undang-undang, Yang Berhormat. Saya mengkaji undang-undang. Banyak negara, England tu banyak buat undang-undang yang dia putus dalam mahkamah, lepas tu dia codified, dia buat di parlimen. Itu untuk makluman umum. Yang dalam ini hakim saja yang mengetahui. Kita orang macam kita ni kadang-kadang tak tahu. Jadi bila dia buat macam ni, dia sama dengan apa yang dikehendak oleh United Nations. Bukan sebab dah ada, kenapa buat lagi? Jadi itulah, kita boleh panjat gunakan kayu macam orang Sarawak dulu, dia boleh panjat juga gunakan tangga macam tu. Tapi kenapa buat tangga batu? Boleh juga panjat. Jadi itulah yang untuk memperbaikikan keadaan, untuk menyelaraskan tindakan kita bersama dengan tindakan antarabangsa, kita boleh laksanakan perkara sedemikian rupa. Bukan ada apa-apa sebab-sebab yang tertentu. Menteri. Ya, Salam. Ya, terima kasih Yang Berhormat Menteri, terima kasih Datuk Speaker. Saya bersetuju ya bahawa kita dalam memerangi keganasan ini sememangnya kita perlu bekerjasamalah dengan negara-negara yang lain, dan United Nations ataupun Badan Bangsa-Bangsa Bersatu sememangnya merupakan wadah ataupun badan yang terbaik untuk kita melaksanakannya. Hanya saya agak terkilan dengan perbahasan
yang berlaku, di mana dalam soal nak menggubalkan undang-undang itu, kerajaan Barisan Nasional dan khususnya backbenchers menganggap bahawa soal hak asasi manusia boleh dicabuli demi mencapai kepentingan awam yang lebih penting dan perlu mengatasi kepentingan peribadi. Sedangkan resolusi United Nations, khususnya yang resolusi 2178 telah menyatakan dengan jelas bahawa walaupun the member states perlu menggubal undang-undang untuk menangani masalah keganasan itu, tetapi diberikan penegasan bahawa persoalan hak asasi manusia perlu juga dilindungi. Malahan pencabulan hak asasi manusia itu telah didapati menyumbang kepada bertambahnya ataupun meruncingnya masalah keganasan itu, dan kita telah melihat bahawa negara-negara yang lain walaupun mereka telah menggubal undang-undang yang untuk nak menangani masalah keganasan ini, mereka telah berusaha untuk mengimbangi di antara kepentingan awam dan kepentingan peribadi, dan menjamin bahawa hak asasi manusia itu tidak dicabuli secara sewenang-wenangnya. Saya tidak melihat usaha yang sama di pihak kerajaan Barisan Nasional dalam soal ini, khususnya yang potak, dan juga dalam soal langkah-langkah khas menentang keganasan di luar negara, di mana check and balance dan jaminan-jaminan yang tertentu yang boleh menghalang berlakunya pencabulan hak asasi manusia. Apa pandangan Yang Berhormat Menteri berhubung dengan persoalan ini? Datuk, sebenarnya soalan hak asasi ini relatif sebenarnya. Perbincangan masih hingga sekarang kita tak mengatakan bahawa konsepnya settle. Bahkan di negara yang maju macam di England, sebenarnya saya membaca buku on human right di England tu sendiri, tapi pada hari ini malang oleh kerana saya tak sangka saya menjawab soalan ni. Saya tak bawa ke sini, tebal buku tu, penulisan yang the latest on the question of human right, sama ada sejauh mana parlimen tu intrude into individual rights semasa membuat undang-undang di Dewan Parlimen di England. Jadi didapati bahawa di England itu sendiri pun ada encroaching into the right of others dalam melaksanakan undang-undang mereka. Tapi saya masih bersetuju dengan apa yang disebutkan oleh Lord Denning pada tahun 1978. Your rights end when the right of others begin. Jadi ini very simple word sebenarnya, tetapi kalau ternilai dengan pendalam, kita memahami apalah yang Lord Denning sebut tu. Sebenarnya berlandaskan itu, kita tak jauh kesalahan dan kelemahan dalam kita menggubal undang-undang. Memang Yang Berhormat, saya bersetuju bahawa dalam kita melakukan sesuatu undang-undang, memang ada kita akan encroach into the right of others. Saya bersetuju tu. Memang saya setuju. Memang ada encroachment into the right of others. Tetapi dalam keadaan kita to protect the multitude, there must be a few who suffers. Ini tidak boleh kita nafikan bakal berlaku. Jadi dalam begitu, semuanya ada hak. Bahkan pembunuh dan sebagainya semua ada hak. Pembunuh, pengganas semua ada hak. Tapi dalam masa yang sama ada kita bersetuju tak bahawa dalam kita mempertahankan sangat dah hak asasi pembunuh dan pengganas ini, kita terlupa bahawa there are multitude that perlu pembelaan daripada kita untuk menjagakan hak dan asasi mereka yang tidak berkemampuan mempertahankan sendiri. Jadi Yang Berhormat, persoalan ini adalah amat akademik, Yang Berhormat. Jadi saya biarlah saya bagi peluang sekali lagi. Baik, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya akui bahawa sememangnya adalah elemen-elemen yang subjektif dalam definisi apa itu hak asasi manusia, dan mungkin daripada satu negara dan satu masyarakat dengan satu negara dan masyarakat yang lain mungkin ada perbezaan, ya.
Tetapi pada masa yang sama saya rasa tidak ada mana-mana pihak yang boleh menafikan bahawa ada juga bahagian yang wujudnya persetujuan ataupun ijma', ya, kalau kita nak gunakan istilah Islamic punya law, adanya persetujuan dan adanya konsensus bahawa ianya merupakan hak asasi yang wajar diberikan, walaupun seperti mana yang disebutkan oleh Yang Berhormat Menteri tadi, yang melibatkan orang yang dituduh sebagai pembunuh, yang dituduh sebagai perompak dan sebagainya. Dan ini merupakan persoalan-persoalan yang diberikan penegasan. Saya bacakan di sini Yang Berhormat Menteri dengan izin, reaffirming that member states must ensure that any measures taken to counter terrorism comply with all their obligations under international law, in particular international human rights law, international refugee law, and international humanitarian law, underscoring that respect for human rights, fundamental freedoms, and the rule of law are complementary and mutually reinforcing with effective counter-terrorism measures, and are an essential part of a successful counter-terrorism effort, and notes the importance of respect for the rule of law so as to effectively prevent and combat terrorism, and noting that failure to comply with these and other international obligations, including under the Charter, will only worsen or make the problem even, is one of the factors contributing to increase radicalization and fosters a sense of impunity. Ya. Lalu di sini saya rasa persoalan yang terpenting ialah kita nak tentukan bahawa orang yang dituduh diberikan hak pembelaan dan tidak dengan sewenang-wenangnya yang disyaki terus dikenakan hukuman, ya. Walaupun dikatakan ianya dalam kes POTA itu ianya preventif, ya, tetapi hukuman yang sama walaupun dia bersalah ataupun tidak, terbukti ataupun tidak, ya, ianya tetap merupakan satu hukuman. Begitu juga dengan soal langkah-langkah khas menentang keganasan di luar negara dan sebagainya, di mana seseorang yang apabila dia hanya sekadar disyaki maka dikenakan tindakan-tindakan yang tertentu. Saya merasakan persoalan mempertahankan hak asasi seseorang itu adalah penting supaya kita tidak menyumbang, ya, kepada satu keadaan di mana orang muda akan menganggap bahawa demokrasi itu tidak wujud, dan dengan itu kalau nak bawa perubahan maka mesti melalui pendekatan-pendekatan yang lebih radikal, dan inilah yang dimaksudkan oleh resolusi itu. Saya tak nampak ianya dilaksanakan ataupun dihayati. Terima kasih. Terima kasih, Rahmat. Saya pun sendiri dah tersasul. Ya, Rahmat, Datuk Seri Yang Ditua, saya dah bincang soalan POTA, bukan lagi bincang soalan rang undang-undang penahanan pasport. Balik kepada RUU ni. Jadi saya balik pada itulah. Jadi sebenarnya Yang Berhormat, secara ringkas saya boleh bersetuju dengan beberapa perkara yang Berhormat sebut, yang Berhormat daripada Kuala Terengganu, Kuala Terengganu, dan juga daripada berhubung dengan penekanan akan membuahkan resistance. Saya percaya benda ni, the polarization berlaku apabila pull to the right too much, then the polarization to the left will happen, then the vacuum in the center will become the battleground for everybody. Jadi saya bersetuju Yang Hormat benda ni. Daripada sudut teorinya, saya tak ada main golf, tak main tenis, tak main Yang Hormat, saya baca buku saja. Boleh baca buku dan main golf, Yang Hormat. Ini bukan nak mencaci, nak menetu orang main golf lah. Siapa yang suka main golf, just carry on main golf lah. Tapi saya tak boleh main golf, itu saja. Tapi Yang Berhormat, daripada sudut rang undang-undang ni sebenarnya tak ada benda yang berhubung dengan hak asasi manusia. Tadi soalan hak seseorang mempunyai pasport telah jelas sekali berhubung dengan hak seseorang itu, rakyat Malaysia, berhubung dengan pasport yang didapati. Kes yang disebut tahun 79 itu ialah diputuskan berlandaskan perlembagaan dan berlandaskan interpretasi common law, bukan berlandaskan undang-undang ini. Jadi nampaknya jelas
bahawa there was no infringement of right against anybody dalam sudut undang-undang ni. Dan tapi yang kedua, satu lagi saya nak sentuh, batu yang sebutkan tukar. Batu yang sebut ni, kerajaan dunia sering tukar tarif siapa dianggap pengganas. Memang saya tu dengan batu berhubung dengan, tapi tak boleh ditegas sedemikian rupa bahawa dalam undang-undang ini ataupun POTA sebenarnya tak ada dalam undang-undang ni. Kadang-kadang seseorang kalau dia peguam, dia just look at this, apa nama ni, dia kata peguam lah, kadang-kadang sebut four corners of the law to understand the meaning, the intention of the law itself. Jadi kalau dia interpret macam satu lagi, dia diputuskan oleh kes yang telah 300 tahun berlandaskan apa dikatakan the Bill of Rights in 1688, yang mana interpretation of undang-undang dilihat daripada sudut rang undang-undang ni saja, tidak boleh direfer kepada Hansard, tidak boleh melihat apa di intention Parlimen menggubalkan satu undang-undang until the case of Pepper and Hart in 1990 by House of Lords yang kita pakai, kerana kita pindah kita punya Interpretation Act pada ketika itu selepas keputusan dibuat oleh House of Lords in 1990 berhubung dengan interpretasi undang-undang, refer kepada apa diucapkan oleh menteri dalam Dewan untuk mengetahui what actually is the intention of the Parliament semasa meluluskan satu rang undang-undang. Sebenarnya dalam rang undang-undang ini tak ada sebut pun mana sinarai-sinarai pengenasnya. Jadi jadual yang disebut oleh Menteri itu sebab disebut sebagai jadual. Jadual itu boleh dikurang dan boleh ditambah. Jadi maknanya dia bukanlah fix, dia akan berubah. Tetapi dalam masa yang sama, Yang Berhormat ada yang menyebut tadi contohnya Hamas. Jadi ada juga Yang Berhormat daripada sana menyebut dia sebagai satu badan klub putera satu Malaysia membantu pihak Hamas. Memang Hamas bukanlah disinaraikan sebagai badan pengganas, dan bantuan kepada pihak Hamas akan diteruskan oleh pihak ini, boleh diteruskan kerana tidak ada halangan bagi pihak kita. Jadi Dato' Yang ada lagi persoalan Yang Berhormat batu disediakan seperti Akta Immigration dan Undang Pencerah Keganasan diluluskan semalam sudah mencukupi. Akta pasport jadi tak perlulah undang-undang ni lagi. Jadi saya dah jelaskan juga itu Yang Berhormat batu. Sebenarnya kalau Yang Berhormat dengar cerita saya tadi daripada awal, mungkin dah jelas penjelasan saya berhubung dengan keputusan di bawah satu kes the court principle seorang cross sempadan tidak ada hak melainkan dibenarkan oleh pasport negara mereka, dan sekarang undang-undang ini hanya membenarkan kita confiscate pasport dia kalau dia masuk ke sempadan kita, kalau dia disinarai dan disuspek sebagai seorang pengganas daripada negara mereka datang ke negara kita. Menteri sedikit apa yang kerajaan buat dengan tahan pasport? Sedikit saja ya, sedikit. Saya minta jangan bocah Berhormat. Okey, saya tak ucap, saya nak dapat penjelasan. Selepas kita confiscate pasport dia tidak lagi ada pasport, so maksudnya dia menjadi tahanan kepada negara kita. Dan saya juga ingin tahu dalam undang-undang ini tidak sebut apa yang akan berlaku kemudian. Jadi saya nak dapatkan penjelasan. Satu lagi sedikit saja, kita khawatir tentang undang-undang ini bukan kerana kita cuma kata tak, seperti pembunuh, pengganas ini harus dibagi kepada hak asasi. Yang ini adalah kerana undang-undang ini bersifat pencegahan, iaitu preventif. Preventif itu susah kita tafsir seseorang itu sama ada dia mempunyai niat untuk lakukan sesuatu. Jadi seseorang itu kalau disyaki atau dianggap sebagai mereka berniat dan menghadapi hukuman, itu yang kita khawatir. Amat tidak adil kalau seseorang itu hanya dihukum kerana dianggap mempunyai niat untuk melakukan sesuatu. Yang Berhormat batu masih
berbincang soalan pota sebenarnya, bukan berhubung dengan pasport. Yang Muhammad, tunggu saya dengar, saya cakap, Yang Muhammad cakap, saya dengar. Berhubung dengan pota, berhubung kes perkara ini, ia hanya tahan pasport saja, Yang Muhammad. Dia tahan pasport saja. Kalau menahan pasport itu sebagai satu hukuman, padahal case law yang mengatakan, yang diinterpret daripada perlembagaan oleh common law, oleh hakim, bahkan hakim seorang pun Mukherjee ni daripada India, saya ingat. Jadi mana dia undang-undang kita dan keputusan kita dengan keputusan yang dibuat di India itu bersama, Yang Muhammad. Jadi dengan sendirinya kita tidak ada deny hak asasi dia sebenarnya. Apa yang kita larang, kita mempunyai bukti yang cukup, hanya dia belum lagi di-charge oleh kita, mungkin menghalang mereka keluar untuk membantu orang kena, tidak, mungkin belum lagi menjadi satu kesalahan sebelum dia menjadi pengganas. Tetapi ada indikasi yang cukup, bukti yang cukup bahawa beliau telah ada dan mahu terlibat dengan soalan keganas. Ini orang yang kita tahankan pasportnya, Muhammad. Jadi dalam keadaan sedemikian, hak asasinya mengikut keputusan hakim tadi tidak ada kita infringekan, kita langgarkan hak asasi dia. Jadi Yang Muhammad, saya ingat itu tahanan pasport, selepas itu dia jadi tahanan, selepas itu apa terjadi dengan jadi apabila dia ditahan pasport dia, kita kena berhubunglah dengan negara dia. Jadi kalau dia betul-betul dibuktikan sebagai seorang pengganas, dia menelusikan proses ekstradisi, Yang Muhammad. Kalau ada ekstradisi di antara kita, kalau dia berada di negara ini, dia boleh melantik peguam, dia boleh challenge. Kalau negara dia meminta dia dihantarkan balik untuk extradition kepada negara dia akan challenge di mahkamah kita untuk memastikan sama ada bukti itu mencukupi ataupun tidak. Kalau akhirnya mahkamah kita membuat satu keputusan bahawa dia tidak ada melakukan satu keganasan, di bawah undang-undang kita juga membenarkan ketua pengarah mengembalikan pasportnya. Jadi pada saya Yang Muhammad, ada langsung masalah dalam sudut undang-undang ini. Jadi saya berpindah kepada Yang Berhormat Berwas, ya. Ini berhubung dengan rasuah berlaku dalam Jabatan Imigresen. Jadi sebenarnya secara ringkas dia banyak cerita hal immigration. Persepsi membangkang selalulah Yang Berhormat ni nampaknya tidak elok. Buat masa kini Jabatan Imigresen Malaysia ada kira-kira 140,000 anggota yang pegawai kaki tangan. Daripada jumlah ini ramai pegawai yang berintegriti sebenarnya. Jadi kalau kita sebut secara rambang saja, nampaknya menggambarkan bahawa keseluruhan masyarakat yang 140,000 itu rasuah. Sebenarnya di kalangan yang 140,000 mungkin adalah, kita bukan nafikan semua. Itu bukan tuduhan saya. Saya nak mengutarakan ada 1 juta yang tapi ada di Malaysia. Yang Berhormat, saya dah beritahu tadi. Kalau saya cakap Yang Berhormat duduk dulu 37, Yang Berhormat. Ya. Dia former deputy speaker yang. Jadi di antara yang 140,000 itu, kita tidak nafikan memang ada yang melakukan kesalahan, ada yang mungkin rasuah. Itulah kenapa kerajaan menubuhkan satu unit integriti dalam immigration. Bahkan saya sendiri dah berjumpa dengan unit ini baru pun 2-3 minggu lepas. Saya streskan, kalau kita nak mempertahankan integriti, kalau kita nak mempertahankan image, kalau kita nak mempertahankan image jabatan dan image kementerian ini, saya kata unit integriti ini kena bekerja, walk the extra miles, do the extra hours to make sure pegawai kita clean. Jadi Yang Berhormat, saya lebih concern dengan perkara ini daripada Yang Berhormat mungkin, sebab saya lebih dekat dengan mereka, Yang Berhormat. Saya tak nak jadi kerbau terpalit, Yang Berhormat. Jadi itulah sebabnya kenapa saya stress soalan integriti ini. Bahkan saya bincang dengan menteri dalam Jabatan Perdana Menteri, Datuk Paul, berhubung dengan integriti Jabatan Enforcement dalam semua sudut, bahkan approach, holistic approach to integrity. Jadi Yang Berhormat, memang kita tidak nafikan, tapi kalau Yang Berhormat mempunyai bukti-bukti yang nyata, laporkan kepada SPRM.
kita desakkan SPRM ambil tindakan. Kita tak kompromi dengan soalan-soalan integriti ni. Saya hendak image jabatan, saya hendak image kementerian baik. Baik untuk jabatan, baik untuk kementerian, baik untuk negara, baik untuk Yang Berhormat dan saya. Terima kasih, Yang Berhormat. Farid Binta, apa yang dimaksud dengan listed terrorist organisation? Ini ada di dalam rang undang ini sendiri sebenarnya. Ataupun organisasi ganas Sinarai merujuk kepada mana-mana entiti ditentukan yang diisytihar di bawah Seksyen 66B, 66C Akta Pencegah Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan hasil daripada aktiviti haram 2001. Sebenarnya sebelum saya sampai ke Dewan, saya tadi dah tanda, Yang Mat. Saya tanda kuning. Saya tahu itu perkara mesti dia bangkit. Jadi saya boleh menyangka lah, sebab lama sangat dalam Dewan ni, jadi saya boleh fikir macam ahli-ahli umat juga. Jadi sebenarnya itulah badan yang dikatakan badan yang disinaraikan. Jadi Yang Berhormat daripada Kuala Selangor, bagaimana nak kuatkan kuasa keputusan Ketua Pengarah Immigration yang membatalkan pasport rakyat Malaysia yang berada di luar negara? Apabila Ketua Pengarah Immigration membatalkan pasport rakyat Malaysia yang dipegang sama ada berada di dalam negara atau di luar negara, keputusan tersebut akan dimasukkan ke dalam database dan memaklumkan kepada Interpol untuk diupload keputusan Ketua Pengarah Immigration tersebut. Secara automatik apabila keputusan ini di-upload di dalam database Interpol, maklumat ini akan disebar kepada seluruh negara yang melanggan subscribe kepada database Interpol tersebut. Maka maklumat pergerakan mana-mana rakyat Malaysia yang dibatalkan pasportnya dapat dikesan dan diketahui sama ada mereka membuat entry exit point di mana-mana negara di luar Malaysia. Menteri. Kuala Selangor bangun ni, Mat. Terima kasih Datuk Seri Yang Ketua. Terima kasih Yang Menteri. Saya nak merujuk dengan pernyataan Yang Menteri tentang peranan immigration tu. Sebab saya lihat dalam konteks negara sejagat dan juga peringkat antarabangsa, negara Malaysia sering dikaitkan dengan pemahaman bahawa sistem sempadan kita dan pintu masuk kita seakan-akan mudah dibolosi dan juga ditembusi, sehingga ada yang menyatakan bahawa penganas menggunakan transit untuk masuk ke Malaysia dan keluar balik ke luar negara-negara yang lain. Saya nak tanya, bagi dalam usaha untuk memastikan akta ini dikuatkuasakan dan untuk menjadikan Malaysia seiring dengan negara-negara maju seperti Amerika, UK dan dalam konteks sistem immigration itu sendiri, adakah pihak kementerian bercadang untuk meniktarafkan ataupun memastikan bahawa sistem yang ada ini setaraf dengan sistem-sistem di luar negara, supaya akhirnya nanti kita boleh pastikan tidak akan ada lagi pemborosan ataupun transit yang mungkin digunakan oleh setengah-setengah organisasi untuk memasuki ke Malaysia. Kerana sangat penting, kalau saya lihat, saya mohon pandangan Yang Menteri, kalau saya tidak mahu lihat masa akan datang airport kita ataupun pintu sepadan kita menjadi transit, sehingga menyebabkan imej negara kita boleh menjadi imej yang negatif. Terima kasih. Terima kasih Datuk Menteri. Sebenarnya Jabatan Immigration dan Kementerian Dalam Negeri secara aktifnya untuk mempertingkatkan tahap apa dikatakan screening di tiap-tiap entry point di seluruh negara. Apa dahulu pernah saya sebutkan di sini, iaitu advanced passenger screening system, facial recognition dan juga optic recognition dan berbagai lagi sistem-sistem yang kita nak integratekan di tiap-tiap entry point kita. Tapi dalam peringkat ini masih dalam peringkat kajian pihak-pihak yang tertentu, umpamanya APU, pihak UCAS dan sebagainya, untuk itu Yang Hormat. Sebabnya pembelian alat-alat ini adalah dilaksanakan oleh
Jabatan Kementerian Kewangan, bukan oleh Kementerian Dalam Negeri sendiri. Tetapi walau bagaimanapun pihak Kementerian Dalam Negeri dan Jabatan Immigration memang telah mengenal pasti beberapa alat yang penting supaya kita ada mempunyai perhubungan terus dengan database Interpol supaya kita mengetahui penjenayah ataupun pengganas yang cuba memasuki negara kita ini dapat dikenal pasti apabila mereka daripada kalau APSS itu ataupun Advanced Passenger Screening System itu dilaksanakan, masa beliau membeli tiket di luar negara, kita dah tahu dia nak datang ke sini, kita boleh halang, tak jual tiket dengan dia, tak boleh masuk kapal terbang mana-mana untuk datang ke negara kita. Dan bila kalau ada yang lain untuk memasuki entry point tidak menerusi pembelian tiket sedemikian itu, kita ada juga lagi masih iaitu facial recognition dan retina recognition, dan selepas itu banyak lagi equipment yang kita telah kenal pasti perlu untuk menaik tahap kebolehan ataupun kapasiti pihak immigration di entry point kita, Dato' Yang Tua. Jadi secara akhirnya, Dato' Yang Tua, nama-nama pertubuhan keganasan yang ada, bagaimana definisi pengganas, apakah logo-logo. Jadi ini sebenarnya tak keluar daripada soalan ini, Dato' Yang Tua. Semua soalan immigration tadi semua dah saya jawabkan. Jadi dengan itu, Dato' Yang Tua, saya ucapkan terima kasih. Mas. Terima kasih Pak Menteri. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan